Okey, tak ada tangan semua? Kita baca doa dulu. Boleh start dah Ustazah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbashrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Nik Muhammad Omar daripada kelas 1 UPM. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini ya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita, dan pembelajaran kita ni tak terhenti di sini dan dia akan terus berterusan hinggalah ke akhir hayat kita. Dan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih ya kepada semua yang hadir pada hari ini ya untuk mengikuti kelas pendidikan Islam ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum kenal saya ialah Ustazah Baizura Khalid. Ya. Saya tak mengajar semua kelas. Jadi hari ini saya rasa seronok sebab saya dapat lihat wajah-wajah walaupun bukan yang saya mengajar. Dan PDPR ni bukan saja kita menuntut ilmu sebenarnya, tapi kita juga nak merapatkan ukhuwah kita. Sebab kita tak bersemuka. Kita di rumah masing-masing. Kalau di sekolah, kita boleh bergaul, kita boleh berkomunikasi, kita boleh bertegur sapa, kita boleh lihat kawan kita macam ni, perangai dia macam mana. Tapi bila kita di rumah, kita tak tahu apa yang berlaku, melainkan ahli keluarga kita yang bergaul dengan kita sahaja. Jadi ambillah peluang untuk mengikuti pelajaran PDPR, tak kisahlah subjek apa pun, bukan semata-mata kerana ilmu, tapi kita nak rapatkan ukhuwah sesama kita ya. Tak rugi pun sebenarnya. Orang yang dekat dengan ilmu ni sebenarnya malaikat mendoakan dia, tahu kan? Ya. Okey. Saya tengok ada lagi yang tak buka kamera tu. Silakan buka. Sebab kita nak belajar. Sambil-sambil tu saya buka slide kita lah. Tahu tak hari ni kita nak belajar topik apa? Kalau perasan dekat poster saya tu, ya, pelajaran kita pada hari ini ialah Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Ya, saya ulang, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Ya, pelajaran ni sebenarnya awak semua dah belajar. Ya, minggu lepas kita dah belajar Al-Khaliq tu apa, Al-Musawwir tu apa. Jadi hari ini kita cuma ulang kaji ataupun dalam istilah pembelajaran kita panggil pengukuhan. Ya, pengukuhan ni perlu sebab repetition ya akan membantu kita untuk ingat sesuatu perkara. Ya, sebab kadang-kadang macam mak kita lah, dia tegur sekali tak jadi, tapi bila tegur berkali-kali tu barulah kita beringat, kalau bangun tidur ni kena kemas katil. Tapi kalau sekali je mak cakap mungkin esok lusa kita tak ingat, tapi kalau berkali-kali mak cakap dia akan jadi satu orang kata alam di telinga kita. Kita akan ingat kan. Jadi pengukuhan ni penting supaya awak ingat pelajaran ni ya dan tidak mudah lupa. Ya, siapa yang ada buku teks tu boleh buka muka surat 87 sehingga 93. Ya. Okey, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir ni dia termasuk dalam nama-nama Allah. Ya. Dia termasuk dalam nama-nama Allah. Ya. Okey, sekejap ada lagi yang minta saya accept dia ni. Kenapalah lambat masuk ni. Okey. Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir dia termasuk dalam nama-nama Allah yang indah. Kita manusia pun kita ada nama, betul tak? Ya, masa kita dalam rahim ibu tu, perkara yang paling excited oleh mak ayah kita tu nak bagi nama. Benda-benda lain tu dia kurang excited, tapi bila part nak bagi nama pada anak tu, sampai kadang-kadang boleh terlagah tahu mak ayah awak. Punyalah seronok nak sambut awak dekat muka bumi ni ya, macam-macam nama. Kadang-kadang sampai 10 pilihan nama, 20 pilihan nama. Macam kawan saya dia kata ada 30 pilihan nama. Dia nak bagi dekat nama anak dia ya. 5 tahun tak ada anak. Tahun ke-6 perkahwinan Allah kurniakan anak. Dia standby 30 nama untuk anak dia. Ya, alhamdulillah Allah kurniakan sepasang kembar. So, suami dia boleh pilih untuk anak lelaki punya nama dan isteri pula boleh pilih untuk anak perempuan punya nama. Ya, lega dua-dua dapat bagi nama ya. Jadi nama ni satu orang kata perkara yang sangat penting.
Ya, begitu juga dengan Allah. Allah juga dikenali dengan nama. Cuma istimewanya Allah, dia ada banyak nama. Ya. Jadi soalan saya yang pertama, sambil-sambil saya buat aktiviti tu, saya soal sikit lah ya. Jadi soalan yang pertama, ada berapa nama Allah yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis? Okey, 1 USM. 1? Eh, Oh, USM. Saya nampak UM tadi. Okey. 1 USM. Wakil 1 USM tolong jawab. 99. 99. Masya Allah. Dengan penuh keyakinan. Siapa nama tu ya? Bagus Afgan. Bagus dia. Syahriza. Afgan Nanti Ustazah, Syahriza. nanti Ustazah dah ambil nama dah tu. Okey, bagus. Ya. Okey, betul seperti yang apa nama kawan awak jawab tadi, Syarizan yang namanya. Afgan. Afzan. Afgan Syahriza. Afgan Syarizan. Ya, betul. Seperti yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis, terdapat 99 nama-nama Allah yang indah disebut di dalamnya. Ya, dan 99 ni kita kena ingat dia punya yang bahasa Arab dia tu, dan juga maksud dia barulah orang kata dah tersemai di dalam hati kita ya. Okey, antara 99 tu saya nak minta, okey kejap. Kita tengok dulu kelas mana ya. Tadi dah 1 USM kan? Okey, 1 UKM. Jeng kelas saya ni. Kelas depan je ni. Itulah. Pandai dia pusing Pandai, Okey, saya ya? nak minta 1 UKM daripada 99 nama tu, cuba awak keluarkan 2 nama Allah yang sangat familiar lah yang awak tahu. 2 sahaja. 1 UKM. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kenapa dia familiar? Sebab kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah pun kita baca sebab diwajibkan dalam solat, kita baca banyak kali. Kemudian kita nak makan, kita baca Bismillah. Kita nak pakai baju, kita nak baca Bismillah. Kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam perkataan basmalah tu sebenarnya dah ada 2 nama-nama Allah yang sangat indah, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Bagusnya. Siapa tu yang jawab soalan tu? Siapa ya? Aliana Batrisya. Oh, Alia Nobatrisha. Steady Alia ya. Sebab saya bila saya share screen ni, saya tak nampak dah siapa yang bercakap tu ya. Okey, saya nak tanya satu lagi ya. Kita try lagi sekali ya. Dia nak pusing kat mana pula? Jeng. Satu Jeng. 1 UPM ya. Tukarlah pula tukarlah. Tadi UPM dah ada Umar dah tadi. Kita tukar pula. Tukar. Dia pergi kat UMS. Okey, tak boleh lah UMS. Okey, UMS. Ada wakil UMS. Saya nak 2 lagi nama. Tak puas lah sebab dia 99. Tadi kawan awak dah keluarkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Saya nak 2 lagi. UMS ada wakil tak? 1 UMS. Saya nak 2 lagi. 1 UMS. Oh, 1 UMS. Hazrin dia chatting. Saya dia chatting. Dia tak boleh cakap dengan mikrofon dia. Saya tak nampak chatting tu. Tak apa, nanti Ustazah Maiza baca. Okey, Ustazah Maiza baca. Okey, boleh? Boleh chatting. Boleh. Silakan. Boleh jawab Satu boleh. UMS. Satu UMS, siapa nak jawab boleh chatting, kalau tak boleh on mic. Kalau mikrofon tu tak boleh nak fungsi lah, boleh chatting. Tapi saya tak nampak lah nanti Ustazah Maiza tengok pun. Al-Hakam. Sedapnya nama. Al-Hakam, silakan. Hazim jawab Al-Hakam. Al-Hakam ke Al-Hakim? Al-Hakam ke Al-Hakim tu? Hazam. Hazrin. Hazrin ke siapa jawab tadi? Sekejap saya tengok. Al-Hakim. Hairi jawab Al-Hakim. Al-Hakim, bagus. Satu lagi. Hazrin jawab Al-Halim.
Al-Halim, Masya Allah, bagus ya. Al-Hakim dan juga Al-Halim. Agaknya nama kawan-kawan dia lah tu yang dia ingat tu kan. Okey, bagus. So kita dah ada 4 dah hari ni. Jadi 99 tolak 4 dia jadi 95. Ya, masuk kita nak belajar hari ni 2 lagi. Jadi kita hari ni kita dah tahu 6 dah. Jadi tu banyak tu saya tengok dekat chatting. Al-Ghafur ada. Okey, bagus. Maksudnya pengetahuan ni anak-anak semua dah tahu. Ya, ataupun mungkin masuk awal tadi awak dah tengok dah nasyid nas'aluka ya man huwallah mula pada awal hingga akhir, jadi awak dah dapat tangkap dah apa itu al-asmaul husna ya. Cuma dalam silibus tingkatan 1 ini kita hanya belajar 2 saja seperti yang saya sebut awal tadi, iaitu al-khaliq dan juga al-musawwir ya. Al-khaliq ni apa? Al-khaliq ni Allah yang mencipta makhluk daripada tak ada kepada ada. Ya, ikut kehendak Allah. Bukan ikut kehendak kita, bukan ikut cita rasa, tapi kita ikut kehendak Allah yang dia telah ditakdirkan dengan sempurna. Sebab tu kadang-kadang saya selalu tegur ya anak-anak saya, anak-anak didik saya. Kadang-kadang kita rasa kenapa Allah tak buat aku macam ni? Kenapa Allah tak buat aku macam dia? Ya, dia tu sempurna, ramai peminat, handsome, mengalahkan kumpulan K-pop, dia punya warna kulit cerah dia kan. Kenapa Allah jadikan aku macam ni ya? Sebenarnya soalan-soalan macam ni tak patut ada pada fikiran kita ya, sebab Allah ciptakan kita semua ikut kehendak Allah. Dan sebenarnya ciptaan Allah tu dah cukup sempurna dah. Kita ni yang kurang bersyukur sebenarnya ya. Tapi kalau kita orang yang bersyukur, kita akan lihat betapa sempurnanya Allah ciptakan kita dan berapa indahnya ciptaan kita. Ya, tak kira lah orang lain nak ejek kita ke apa ke. Sebab tu saya paling tak suka body shaming. Tahu kan body shaming? Kita nak kata kembang hidung lah, kita nak kata mata sepet lah, apa tak boleh. Sebab bila kita body shaming ni sebenarnya kita dah orang kata menghina ciptaan Allah tu sebenarnya ya. Jadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan perkataan. Jangan sampai kita merendah-rendahkan ciptaan Allah ya. Kemudian ada lagi satu, saya nak terus pergi pada Al-Musawwir ya. Al-Musawwir pula Allah ciptakan makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Ya. Awak kena ada perbandingan Tangan kanan awak Al-Khaliq, tangan kiri awak Al-Musawwir. Apa yang perlu awak bandingkan ialah kedua-dua istilah ini, kedua-dua nama Allah ini. Sebab apa? Masa saya mengajar minggu lepas, ada pelajar saya yang tanya, nampak macam sama lah Ustazah, Al-Khaliq dengan Al-Musawwir nampak macam sama. Tapi kalau awak dalami maksud dia sebenarnya, Al-Khaliq dengan Al-Musawwir ni sangat berbeza. Al-Khaliq Allah cipta sesuatu. Ya, Allah cipta pokok bunga. Okey, tapi Al-Musawwir ni Allah cipta sesuatu dengan pelbagai rupa bentuk. Al-Khaliq Allah ciptakan bunga, tapi Al-Musawwir Allah ciptakan bunga tu dengan pelbagai spesies. Banyaknya spesies. Kita ingatkan ada 10 spesies. Rupanya kita bila kita belajar sains, ada lagi dia punya kategori-kategori dia. Rupanya ada banyak lagi spesies bunga. Itulah yang saya katakan Al-Khaliq dengan Al-Musawwir ni berbeza. Ya, saya dengan awak tak sama. Ya, saya fizikal saya pun orang dah tahu. Oh, Ustazah Baizura, ya, Ustazah Baizura yang macam ni, yang comel-comel sikit orangnya tu kan, dia katakan. Rendah-rendah saja. Tapi awak orangnya kurus tinggi lampai. Kulit saya gelap sikit, kulit awak cerah sikit. Ya, sedangkan cap jari kita pun tak sama sebenarnya ya. Nampak seperti sama tapi bila kita buat ujian DNA ya, segala-galanya berbeza. Kita punya rambut pun nampak macam sama hitam tapi sebenarnya lain ya. Kita punya darah pun berbeza, tak sama ya. Dan banyak lagi benda yang Allah ciptakan yang luar biasa bagi saya sebenarnya ya, subhanallah ya. Okey, soalan saya yang seterusnya, tadi awak dah tahu dah Al-Khaliq tu apa, Al-Musawwir tu apa, ya. Kejap, ada yang lagi baru masuk ni. Tak perasan saya. Siapa yang baru masuk ni? Sorry, saya tak perasan. Okey, soalan seterusnya. Kena kat mana? Yutem ke Yuniza tu? Saya nampak macam Yutem. Dia dekat border tapi saya pilih Yutem lah ya. Boleh? Ataupun saya nak pilih Yuniza tadi. Siapa yang sporting tadi nama tadi? Farisin ke apa? Farisin ada di talian. Farisin satu Yuniza kan? Farisin? Okey. Tadi saya sebut Al-Khaliq ni Allah yang menciptakan sesuatu.
Okay, katakanlah Farisin pergi jalan-jalan jumpa kawan kan. Lepas tu kawan tanya, Farisin, apa bukti Allah tu Al-Khaliq? Farisin nak jawab apa? Katakanlah Farisin jumpa kawan, sembang lah. Hari ni aku belajar pasal Allah yang menciptakan sesuatu. Kawan awak pun tanya, apa dia punya bukti dia? Kita pula tak hafal ayat Quran, kita bagi bukti berdasarkan akal fikiran je. Apa Farisin nak jawab pada kawan tu? Silakan Farisin. Hello? Dah hello dah saya ni. Ada. Dapat Ya, tangkap ada. tak soalan saya? Apa dia? Bukti Allah tu Al-Khaliq. Bukti Allah tu mencipta. Apa dia? Paling simple apa awak nampak? Kalau awak tengok cermin, awak nampak apa? Cuba tengok cermin. Ataupun awak tengok Google Meet kat kamera tu, awak nampak apa? Boleh, Farisin? Tak boleh. Tak boleh, kita tengok siapa pula ya. Tak apa, kita bagi peluang, mungkin Farisin dia bela-bela lagi ke, dia tak dapat tangkap lagi. Dia nak ke situ juga. Dia nak ke Husim. Okey, Husim pun belum kan? Silakan Husim. Tadi saya sebut Al-Khaliq tu Allah yang Maha Mencipta. Kemudian awak jumpa kawan awak ni memang kaki sembang macam awak. Dia kata apa bukti Allah tu Maha Mencipta? Apa awak nak jawab? Silakan Husim. Husim ada wakil tak? Satu Husim. Satu USIM. Satu Husim. Macam tak ada. Macam tak ada kan pelajar-pelajar dia. Siapa mungkin dia kenal. Siapa satu Husim? Ustaz Kamaruddin. Ya. Siapa ada? Ataupun kadang diorang ni malu tulis kat cik. Ada tak? Cik ada yang left. Tulis kat cik je. Tulis kat cik je. Takut nak jawab kot. Takut. Kita nak belajar ni tak payah takut apa. Tak ada apa pun sebenarnya. Saya pun bukannya pandai pun walaupun saya mengajar awak. Saya rujuk buku juga tahu. Rujuk buku, rujuk ustaz. Takut salah sampai. Kok-kok kan nanti saya mengajar tak betul ke apa kan. Sebab tu ada Ustaz Kamaruddin, ada Ustaz Maizah. Nanti dia boleh betulkan saya. Saya pun bukannya pandai. Okey. Silakan siapa? Husim tak ada wakil? Tak ada, saya orang, semua diam. Saya pusing lagi. Tengok. 2 hours later. Dia nak pergi Yuniza juga. Dia nak pergi Yuniza dengan UC tu. Okey, Yuniza. Saya rasa dia punya jodoh dia dengan Farisin tadilah saya rasa. Dia punya jodoh dia dengan Farisin tadi. Jadi Farisin memang kena jawab jugalah ni. Apa dia? Farisin buka kamera kan? Betul tak? Farisin buka kamera kan? Farisin nampak apa dekat dalam kamera tu? Nampak muka. Muka siapa? Muka orang ke? Muka siapa? Muka manusia ke apa? Muka manusia. Muka manusia. Jadi manusia tu sebenarnya adalah ciptaan Allah yang membuktikan bahawa Allah itu Al-Khaliq. Boleh tangkap tak Farisin? Betul tak? Jadi kalau dalam periksa nanti, kalau dia nak bukti apa, awak boleh tulis Allah ciptakan manusia. Ya, lepas tu kalau awak tanya, kalau kawan tanya Al-Musawwir pula, tambah sikit lagi Allah ciptakan manusia dengan pelbagai rupa bentuk. Simple sangat ya. Okey, satu lagi pusingan. The answer is super simple. Pandai tadi Farisin. Senang je sebenarnya kan. Mungkin awak macam takut-takut. Dia nak pergi ke U10 pula. Lagi sekali tengok. Malu nak jawab. Tu kena pun UM. Saya tertunggu-tunggulah. Sudah UM ni sebenarnya ni. Okey, satu UM. Dengar soalan saya. Tadi Al-Farisi dia dah jawab untuk bukti Allah itu Al-Khaliq. Sekarang ni apa pula bukti Allah itu Al-Musawwir? Silakan satu UM. Sebenarnya banyak contoh. Awak boleh bagi contoh apa yang awak nampak. Dekat halaman rumah awak ada apa. Bagi contoh yang terdekat apa-apa. Satu UM ni saya rasa ada anak ni tahu. Ada anak
Cikgu Siti Teacher, Hasbutan. teacher. Cikgu Ya, Siti teacher. Hasbutan ada tak kat sini? Sakinah ke apa namanya? Sakinah. Sakinah boleh jawab? Kesian Sakinah. Sakinah. Jawab je Sakinah. Jawab je Sakinah, tak apa. Sakinah ni saya tengok dia daripada dia kecil lagi main taekwondo dengan anak saya. Tak sangka sekarang dah tingkatan 1 dah dia. Ada tak Sakinah? Sakinah, dalam ni? ada tak? Ada. Ada. Jawab Sakinah. Bukti Allah bersifat Al-Musawwir. Al-Musawwir. Allah tu ciptakan pelbagai bentuk rupa paras, identiti berbeza. Jadi apa contoh yang Sakinah nampak dekat dalam rumah awak ada apa? Buka tingkap sikit nampak ada apa kat luar rumah tu? Banyak jenis pokok yang berbeza. Pandai pun, ada banyaknya jenis pokok yang berbeza. Semalam saya pergi tengok kebun pisang, suami saya tanam dengan jiran-jiran dia. Rupa-rupanya ada banyak jenis pisang ya. Ada pisang nangka, pisang abu, pisang nipah, pisang tanduk. Dan setiap batang pokok pisang tu ataupun daun dia tu ada ciri-ciri tersendiri. Nak kenal dia punya apa nama pokok pisang tanduk tu, dia punya daun dia ada macam corak sikit. Ada rupa-rupanya dia punya apa orang kata urat daun tu pun berbeza. Nampak tak? Ya, jadi itulah bukti Allah itu Al-Musawwir. Okey, bagus Sakinah ya. Jangan malu-malu, kita nak belajar. Ya. Okey. Cukuplah sampai kat situ. Oh, ada lagi yang baru Ada masuk lagi ni. yang masuk. Ada lagi, okey. Ahlan wa sahlan baru masuk. Rumah saya ada banyak kucing. Saya baca dekat chat. Ya, betul. Allah ciptakan kucing dengan satu jenis ataupun dengan banyak jenis? Kalau rumah yang ada kucing ni. Betul. Allah Saya ciptakan ada kucing. 14 ekor kucing. Ya. Ada siapa yang ada 14 ekor kucing Rumah tu? saya. Ya. Masya Allah. Beli ke bela? Bela. Sebenarnya banyak meninggal. Saya kira jenis. Banyak meninggal. 2 mati. ekor hidup atau mereka mengandung. Memang peminat Nanti kucing lah banyak. ni ya. Lepas tu kucing pula dia ada banyak spesies kan. Dia macam ada yang Parsi, lepas tu ada jenis kacukan, betul tak? Awak ada semua jenis tu ke atau memang kucing kampung? Kucing biasa je? Tak tahulah. Sebab saya bukan peminat kucing. Parsi jenis macam mana? Yang ikut kembang-kembang tu panggil Parsi kan? Tu. Kan? Tak adalah kucing macam tu. Okey, tak apa. Kita pergi ke slide yang terakhir sebab kita dah pukul 1 dah. Kita kejap lagi kita nak kenalan dengan ustaz-ustazah baru. Okey, kita pergi yang terakhir. Ya, saya pesan dengan pelajar saya dalam video saya pun saya ada letak. Ya, kita belajar tajuk Al-Khaliq dengan Al-Musawwir ni bukan kita saja belajar. Bukan kita saja orang kata nak tunjuk hebat ke apa. Tapi sebenarnya di sebalik apa yang Allah ciptakan kita ni sebenarnya ada peranan. Ya, ada peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa peranan kita ni? Supaya Allah nak kita cipta sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Ya, seperti cipta kenderaan. Sebab Allah tu terkenal dengan yang Maha Mencipta, betul? Jadi Allah nak kita juga ada satu minat ataupun kemahiran untuk mencipta. Ya, contoh kalau dalam buku teks awak tu dia letak kenderaan. Jadi kenderaan ni, adakah kita cipta kenderaan yang sama? Tak, kita cipta kenderaan yang berbeza. Ada kenderaan darat, ada kenderaan air, ada kenderaan udara. Supaya apa? Setiap ciptaan yang berbeza ni dapat dimanfaatkan oleh kita sesama manusia. Ya, nampak tak daripada sifat Al-Khaliq tadi tu, Allah empower kita untuk kita juga cipta sesuatu. Kemudian yang nombor 2, supaya manusia menghasilkan sesuatu untuk menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan. Ya, kalau dalam buku teks awak tu dia bagi contoh besi. Tahu tak besi? Wakanda Forever. Kalau ikut dah cerita Marvel Avengers tu besi ada banyak dekat Wakanda. Ya, apa yang boleh dibuat pada besi ni? Buat klip kertas. Sebab tak ada klip kertas, bersepah-sepah kertas kita kan. Tapi bila ada klip kertas, kita boleh selesaikan masalah kertas yang bersepah-sepah tu. Kan? Dan nombor 3, untuk memanfaatkan ciptaan Allah untuk kecerdasan minda dan emosi serta tubuh badan kita. Ya, daripada akal fikiran yang Allah beri tu, kita cipta ubat-ubatan dalam bidang perubatan. Dan yang terkini yang kita sedang heboh diperkatakan ialah vaksin. Ya, vaksin ni pun datang daripada sebenarnya
sifat Allah Al-Khaliq tadi tu, nama Allah Al-Khaliq tu. Ya, manusia cipta vaksin ni untuk apa? Bila datangnya COVID-19, makin lama mangsa ataupun wabak ni semakin menular, ramai yang mati, ramai yang dijangkiti. Jadi apa yang manusia ciptakan sesuatu supaya kita dapat kembali sihat seperti sedia kala. Ya, memanglah orang kata saya pun masa saya ambil vaksin ya, antara orang yang tanya saya, dia kata, awak kan belajar agama, awak kan ustazah, kenapa awak percaya kepada benda-benda yang datang pada barat ni? Saya tak kata 100% saya percaya pada vaksin tu, ya, tapi sebab saya adalah orang yang pernah dijangkiti COVID-19 dan saya juga orang yang pernah dikuarantinkan di Maep selama seminggu. Saya lihat banyak perkara yang sedih dekat sana. Yang saya susah nak kongsi pengalaman hitam saya kat sana. Dan saya percaya vaksin ni adalah salah satu ikhtiar untuk kita kembali hidup dalam kehidupan yang normal. Ya? Okey. Boleh faham? Dia macam teremosi sikit bila ingat kisah dulu kan. Okey, tak apalah, kita doa semoga wabak ini hilang pada supaya kita kembali sihat, ya. Dapat beriadah bersama keluarga, dapat pergi bercuti, dapat balik kampung, dapat sekolah, dan kita nak kehidupan kita normal macam dulu, ya. Okey, itu saja saya. Ada soalan tak daripada kawan yang hadir? Sebab nampak macam banyak saya bercakap je. Tadi yang banyak kucing tadi nama apa? Farhan ya? Farhan pun sporting. Banyak. Okey. Soalan rakan yang hadir. Dekat ruangan chatting tu ada. Ui, hari ni saya tengok ada 80 lebih Ramai. Ya. Boleh tanya? Silakan. Ada yang baru masuk lagi ni. Tadi malah ada orang nak tanya lah, saya dengar suara siapa tadi? Dah. Farhad. Yang banyak kuing tadi nama Farhad ya. Bagus dia. Kelana tu ya? Apa lah kadang-kadang bila saya pergi Morang sebelum KPL, saya tengok banyak dia benda-benda pelik Ada orang suka bela haiwan eksotik. Haiwan eksotik saya minat tapi saya takut nak dekati. Tapi haiwan eksotik ni dia kena ada license lah ya. Awak tak boleh bela sebarangan. Tapi kalau kawan saya tu memang dia apply license untuk dia bela sejenis ular lah. Dia bukan ular sawa, saya pun tak tahu ular apa. Tapi dia tak berbisa sangat. Dia bela tu dia ada license dia. Dan saya tengok bila kita ada macam-macam benda macam tu, kita jadi orang yang lebih bersyukur. Kan? Bila kita tengok macam-macam perkara-perkara macam tu ya. Tadi macam ada orang nak tanya lah. Dia tulis kat chat ke mana tadi? Saya kenal Ustazah Baizura. Dia pernah bertanya kepada saya. Apa Farisi? Saya tak faham. Farisi nak tanya ke ataupun saya nak cakap je? Ada. Okey lah soalan pada saya. Jadi tak kisah kelas mana-mana pun boleh tanya. Tengok tak poster yang saya hantar pada setiap kelas tu? Poster kelas hari ni. Tengok tak? Okey, soalan saya, apa tagline kita untuk Mega PDPR Pendidikan Islam pada hari ni? Apa dia punya tagline dia? Tengok lain sekali poster tu. Jangan jadi katak bawah tu burung rugi. Ya. Jadilah burung di udara, terbang bebas pergi mana-mana macam-macam dia nampak. Awak tengok balik poster tu dan cuba awak tengok apa tagline yang paling mahal dalam poster tu. Dia kan ada banyak dalam poster tu, Mega PDPR Pendidikan Islam, tingkatan 1. Lepas tu di bawah tu sebenarnya ada saya letak tagline. Saja saya buat kecil, saya nak tengok perasan ke tak tagline tu. Saya selalu guna dalam kelas saya sebenarnya. Pandai pun. Siapa tu yang sebut tu? Farhad dengan Fatin ya. Apa dia? Jangan
Jangan Tu cari ramai yang alasan. Jangan cari tetapi cari sebab. tapi cari sebab untuk berjaya. Sebab apa, kalau tak join kelas tu, saya ni, telinga saya ni kadang-kadang bernanah, saya bangun lambat lah ustazah. Saya tak ada internet, saya itulah, saya ni lah. Kenapa nak cari alasan, ya? Sedangkan kita ada beribu sebab untuk jadi orang yang berjaya. Ya, kenapa saya kata orang yang join PDPR ni berjaya? Sebab orang yang join PDPR ni, dia ada banyak ilmu. Apa yang awak dapat hari ni? Banyak ilmu kan? Saya dapat kenalan dengan siapa yang bela kucing tadi tu. Lepas tu ada yang kata saya bela ikan keli, saya ada ikan beta. Ikan beta ni saya tak tahulah yang mana. Ya. Nampak tu. Ikan keli tu. Ya. Saya dapat tengok keaktifan awak dalam PDPR dan awak pun sama kan. Kejap lagi dapat kenal ustaz-ustazah baru. Maksudnya jangan jadi orang yang suka bagi alasan. Orang yang suka bagi alasan ni susah nak berjaya. Tapi kalau awak cari sebab untuk berjaya, insya-Allah walaupun awak ada masalah, ada cabaran, awak akan tetap lalui benda tu dengan mudah. Ya, saya ada seorang pelajar saya, satu UKM, saya tak pasti dia ada ke tak hari ni. Minggu lepas dia dibawa oleh ambulans ke Max, ya. Dia kena positif COVID-19. Dia satu UKM. Princess Alia. Saya tak pasti sama ada dia dah sihat ke belum. Tahu tak, on the way dia dalam ambulans tu, apa dia WhatsApp saya, dia kata, ustazah, kalau ada tasmik saya buat lepas habis kuarantin dia, nampak tak? Dia masih ingat lagi ilmu yang perlu dia cari. Dia tak jadikan dia punya penyakit dia tu ataupun situasi dia tu sebagai penghalang untuk dia mengikuti PDPR. Lebih-lebih lagi sesi tasmik. Sesi tasmik ni saya macam kecewa sikit lah kan. Sebab apa? Nak suruh mengaji je. Tak suruh buat benda berat pun, nak suruh mengaji je. Bukanlah sampai setengah jam. Kadang-kadang 2-3 minit pun dah selesai dah tasmik ni. Tapi ramai pelajar kita yang menolak untuk buat. Ya, jadi bila menolak untuk buat tu saya kecewa lah sebenarnya ya. Bayangkan bila kita mengaji tu, Bismillahirrahmanirrahim tu ada berapa huruf? Satu huruf tu ada 10 pahala. Betul kan Ustaz kan? Ustaz Kamarudin kan? Satu huruf tu ada 10 dia punya ganjaran pahala dia kan? Tak dengar lah pula ke? Bukan satu perkataan tau, tapi satu huruf. Bayangkan. Jadi bila awak tasmik, awak ada banyak huruf sebenarnya. Kalau baca ayat kursi tu, rasanya beratus huruf yang ada. Bayangkan darab dengan 10. Sebab kita ni amal ibadah kita tak banyak. Ya, kita buat yang wajib je tapi kita tak buat yang sunat. Ya, kita hanya tumpu pada itu pun yang wajib pun tas sembahyang subuh kan tak hari ni. Saya pun tak tahu kan. Dah bangun lambat ya. Jadi tak cukup dengan ibadah wajib, kita top up lah dengan ibadah-ibadah sunat. Ya, tak rugi pun sebenarnya. Jadi jam saya dah 1.10, takut nanti tak ada masa untuk kita sesi perkenalan. Dalam poster saya letak PBD. PBD tu nanti akan dinilai oleh ustazah-ustazah awak. Siapa yang aktif hari ni tu nanti mungkin ustaz-ustazah awak boleh bagi TP yang tinggi pada awak, ya, PBD yang tinggi. Jadi tanpa buang masa saya nak jemput, sebenarnya kalau awak tengok ni mungkin ada wajah-wajah yang awak tak biasa tengok masa kita buka sekolah kan. Sebab kita terima 2 orang ustaz baru dan seorang ustazah yang cantik comel lote ya. Jadi hari ni kita nak berkenalan. Ustaz ada 3 orang kan? Ustaz ada 3 dan juga ustazah ada seorang. Jadi saya nak jemput dulu Ustaz Luqman untuk memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan? Dengar Dengar Ustaz. Okay, apa khabar semua? Hello, je saya dengar. Baik ya. Baik. Yang Rumah dekat mana tu? Rumah. Rumah Bukan di kampung, bukan di hospital. Oh, ada kedai Belajar kat kedai ke apa? Ya, saya belajar kat kedai. Okey, bagus. Walaupun berada di kedai tapi kamu tetap nak belajar, tu bagus. Mintalah semua yang lain ada semangat macam tu. Ada kawan kita ni Putra Hafi ni, walaupun di kedai tapi dia boleh belajar juga pada hari ini. Okey, baik, saya perkenalkan diri nama saya. Okay, nama Ustaz Muhammad Luqman bin Saiful Bahri. Nama Ustaz Muhammad Luqman bin Saiful Bahri. Boleh panggil Ustaz Luqman ya. Okay, Ustaz berasal daripada Sabak Bernam, Selangor. Jadinya Ustaz guru baru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh ni lah. Jadinya Ustaz harap semua boleh beri kerjasama dengan Ustaz
apabila Ustaz mengajar kamu semua nanti. Boleh tak boleh? Boleh Ustaz. Ya, okay, baik. Terima kasih semua. Itu saja kepada saya. Ruang terbuka luas. Salam. Kak Bai tak buka mic. Oh, tak buka mic rupanya. Okay, terima kasih Ustaz. Itu sedikit tentang Ustaz. Dan Ustaz dia akan bersama dengan kelas saya lah, Ustaz Luqman kan. Jadi nanti saya akan add Ustaz dalam grup WhatsApp. 1 UPM, 1 UKM, 1 UTM, 1 UITM. Kita akan lepas ni kita akan ada 2 tenaga pengajar, iaitu saya dan juga Ustaz Luqman ya. Kemudian saya jemput pula Ustaz Muzakir. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Waalaikumsalam. Jelas Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Okey. Ustaz hari ni tengok macam-macam keadaan murid-murid ni semua pelajar, maaf ya. Ustaz sebelum ni mengajar di sekolah rendah, jadi dah terbiasa panggil murid-murid. Okey, baik. Nama Ustaz Muhammad Muzakir bin Muhammad Adris. Boleh panggil Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad. Senang ya, Ustaz Muhammad. Okey. Ustaz suka tengok ni, Fahad Hami ni. Dia kan aktif. Seronok belajar. Mudah-mudahan berjaya di masa akan datang. Fahad ya. InsyaAllah. Ya, Fahad ni kelas mana ya? Fahad tu lah dia nampak aktif daripada pembelajar lain. Dia nampak kelas mana Fahad? UMS. UMS. Oh, UMS. UMS. Bagus-bagus. Jadi Ustaz ni tak tahulah yang mana kelas-kelas ni terlalu banyak ya. Semua UU. Semua UU je kan depan dia kan. Ya, universiti. InsyaAllah ni semua hebat-hebat ni. Semua hebat-hebat, pelajar semua hebat. Jangan malulah. Jadi Ustaz minta kerjasama lah. Sepanjang Ustaz berkhidmat di SMK Bandar Baru Sungai Buloh ni ya. InsyaAllah itu saja daripada Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad ya. Maksudnya kita ada, kalau kat sekolah sesi petang kita ada 2 Muhammad lah. Satu Cikgu Muhammad, Cikgu Disiplin. Janganlah ada Ustaz yang baru ni awak lupakan pula yang lama ya. Kalau Cikgu Muhammad dia Cikgu Disiplin sesi petang. Jadi kalau Ustaz ni kita ada Ustaz Muhammad. So kita ada 2 lah nama Muhammad sesi petang ya. Okey. Ustaz Syahid ada tak atas talian? Silakan Ustaz Syahid. Terima kasih Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syahid, Ustaz Muhammad Syahid bin Osman. Saya kira pelajar-pelajar yang Ustaz ajar kelas 1 UM, USM, UTM dah kenal Ustaz. Ustaz daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai guru ganti untuk 2 bulan. Jadi Ustaz punya harapan pelajar-pelajar Ustaz teruskan belajar sentiasa jaga kesihatan. Terima kasih. Kenapa mama punya line tak boleh? Tak dengar suara Ustaz. Ustaz dah habis kan? Tunggu Ustaz Zafar sekejap. Saya tak tahu lah line saya ke ataupun line siapa yang tak okey ni. Kadang-kadang Bai pun ada tergelanting tu. Itulah sebab saya tak dengar. So, saya pergi tengok saya punya internet dia tu okey je. Dah selesai dah. Syahid dah selesai. Oh, Syahid dah selesai. Okey. Yang terakhir lah ni ya. Ustazah Marha. Okey, silakan. Okey.
Okey. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar Ustazah. Dengar. Okey, Assalamualaikum semua. Nama Ustazah Nurasyatul Marha binti Muhammad Darwis. Okey, adik-adik pelajar semua boleh panggil Ustazah Marha. Okey, Ustazah berasal daripada negeri Sabah. Semua pernah dengar kan? Tahu kan Sabah? Tahu. Okey. Jadinya harapan Ustazah agar kita semua, adik-adik pelajar semua sentiasa berlumba-lumba mencari ilmu dan sentiasa aktif dalam kelas, bagi kerjasama. Boleh tak? Boleh. Okay. Lepas ni Ustazah akan bergabung dengan kelas Ustazah Maiza. Jadinya siapa-siapa yang kelas dengan Ustazah Maiza tu harap semua bagi kerjasama. Boleh kan? Boleh. Boleh Ustazah. Okay, semuanya nak berjaya kan? Tu ada yang tanya Ustazah umur berapa? Berkenan dah tu. Tanya tu Ustazah umur berapa? Amboi dia. Umur Ustazah muda, tua 2 tahun je dari awak semua. Muda lagi Ustazah. Ustazah tak tua tak muda. You have to be kidding me. Ustaz, Okay, itu je. itu je. Terima kasih Ustazah Marha. Ustaz ada soalan tu. Ustaz Kamarudin ada soalan dekat chatting tu. Apa hukum kalau buat pemudahan plastik dekat muka? Boleh tak Ustaz Kamarudin huraikan sikit? Dia nak tahu tu, dia hukum buat pemudahan plastik dekat muka. Mana Ustaz Kamarudin Ada tu. Online kot, lain je. Tak elok. Lain ke? Ada. Lain je. Ustaz ada. Tunggu Ustaz. Ada. Ustaz tak dengar suara Ustaz ya? Ada anak murid tanya Ustazah Fazura apa hukum kalau buat itulah nak minta pemudahan Ustaz muka. nak minta Ustaz ulas sikit apa hukum dia tu. Oh, okay. Boleh Ustaz? Baik. Saya ulas. Okey, baik. Tentang hukum pembedahan muka ni, kalau sekiranya dia sengaja nak menukar ciptaan Allah Ta'ala tu memang tak boleh lah. Saja-saja tukar. Contohnya dia hidung macam saya kan tak mancung kan, tiba-tiba saya nak pergi mancung, tak boleh lah. Tapi kalau dia cacat, contohnya dia sumbing kan, dia punya mulut dia terkoyak ke contoh kan, maka dia nak bagi supaya betul, supaya dia boleh bercakap baca Quran dengan betul, maka tu dia haruskan. Contohnya kalau dia mulut dia sumbing, dia baca jadi tak betul, bacaan dia tak betul. Kemudian dia operate supaya dia boleh baca Quran dengan betul, bercakap dengan betul, itu dibenarkan kan oleh syarak. Tapi kalau saja-saja dia nak tukar hidung dia tak mancung, bagi mancung, itu tak dibenarkan insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulan dia, hukum dia sebenarnya haram kita ubah ciptaan Allah kan, kecuali untuk tujuan perubatan ataupun kesihatan. Hukum ni jadi harus ya. Dia sama juga macam warna rambut kan Ustaz kan? Pelajar kita ni dia suka tanya apa hukum warna rambut, apa hukum warna. Yang kadang-kadang yang tanya ni orang muda. Jadi saya nak tanya balik, apa tujuan warna rambut ni sebenarnya? Kalau yang perempuan, rupa-rupanya dia nak free hair. Jadi hukum dia kat situ dia jadi haram, berdosa. Sebab apa? Dia warnakan rambut tu untuk memperlihatkan dia punya aurat dia tu pada orang lain. Bukan dia nak pergi berperang macam zaman Nabi dulu. Dia warnakan rambut sebab tak nak bagi nampak tua Ustaz kan? Nak bagi dari segi psikologi, nak bagi nampak tangkas, tampan, tegap kan? Tapi bila saya tanya balik, kenapa awak nak warnakan rambut? Sebabnya rambut saya nanti kalau nak pergi jalan, nak raya kan, nak tunjuk rambut dekat orang, yang tu dah tak boleh ya. Kalau ikutkan warna rambut ni hukum dia harus kan Ustaz kan? Tapi kena tengok juga guna bahan yang macam mana, sebab takut nanti guna bahan yang boleh menghalang wudu ataupun kita mandi wajib kan, air tak sampai ya di kulit ataupun di rambut tu ya. Jadi sebenarnya kena hati-hati dengan niat kita. Bila kita nak buat sesuatu, kena tengok balik niat kita tu untuk apa sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tak ada keperluan lah yang muda-muda ni nak warnakan rambut sebenarnya ya.
Tak ada uban pun ya. Nak buat rambut Mikey lah apa ni ya. Okey. Jam pun dah 1.22. Ada apa-apa tambahan tak daripada Ustaz-Ustazah pada hari ini? Sebelum kita akhiri. Nak tambah sikit. Boleh Ustaz. Kalau nak warnakan rambut, zaman Rasulullah pernah gunakan inai. Inai digunakan. Tapi dan juga janggut Nabi pernah Nabi letak inai, dia pernah berlaku lah zaman Rasulullah tu. Pernah berlaku. Ya, syukran Tapi Ustaz. jangan guna yang tak boleh masuk wuduk tu. Apa guna tu? Dai ke apa ke, nanti mandi wajib Kalau tu tengok, tak sah. ya, betul. Sebab kalau tengok dekat selum tu, saya memang was-was lah kalau tengok pergi selum, tengok dia memang dia kata halal sebab dia tak buat daripada babi ke apa kan, tapi sebenarnya benda tu memang menghalang air kalau kita tengok secara logiknya lah dia punya bahan dia tu kan. Tapi kalau macam Ustaz cakap, inai tadi memang confirm daripada tumbuh-tumbuhan dia tak ada menghalang apa-apa kan. Okey. Ada yang baru masuk 1.20 dah, kita dah nak habis dah ya. Fahad Hami 1 UMS. Sebelum kita akhiri, ya, saya rasa Ustaz-Ustazah dah tak ada apa nak cakap. Saya nak Fahad mewakili kita semua 80 orang pada hari ini untuk buat sedikit rumusan lah, pendek pun tak apa. Apa yang Fahad belajar pada hari ini secara keseluruhan dia. Tak payah hurah satu-satu. Okey. I'm out. Dia punya keberanian tu kita boleh puji dia kan. Mana dah hilang dah pula. Tadi dia ada kat kursi tu. Okey, silakan. 1 minit pun cukup lah. Ada idea lah. Rumuskan apa awak belajar hari ni? Oh, dia memang aktif ya Ustaz. Apa yang Fahad belajar hari ni? Saya belajar tentang, okey sambung. Tak dengar lah Fahad bercakap ke apa tu? Dah garu kepala dah. Faiz Mukris macam nak cakap tu. Ataupun kat ruangan chatting. Cuba rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Simple je dalam ayat yang mudah. Hari ni saya belajar apa dia? Tu yang Nurul Fatin tu, nampak daripada tadi. Oh ya, mana Nurul Fatin? Sorry ya Allah, hai, saya ni banyak terlepas chatting ni. Yang mana ya? Nurul Fatin ada tak kat sini? Dia dekat ruangan chat saya macam tak ada je. Afgan, boleh jawab Afgan? Apa awak belajar hari ni? Afgan, 1 USM. Satu USM. Ada tak satu USM tadi nama Ustazah sebut tadi? Dia ada bagi jawapan tadi tu kan? Okay, ada yang chatting, saya dapat mempelajari 2 nama Allah iaitu Al-Khaliq, Al-Musawwir. Ya. Okey, itu sebenarnya itu je awak ulang tajuk tu pun tak apa dah. Maksudnya dia tahulah hari ni dia belajar Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Kalau dia kata hari ni dia belajar Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu, dia jadi lain lah pula. Okey, bagus ya. Banyak lagi lah hari ni awak belajar tentang peranan manusia, awak belajar Al-Khaliq tu macam mana, awak belajar Al-Musawwir tu macam mana. Dan kalau ada peluang dan ruang, dalami lagi 2 ni dalam buku-buku tambahan yang lain. Jangan kita terlalu strict pada buku teks sahaja. Sedangkan kita ada banyak lagi buku-buku agama yang boleh kita rujuk ya. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada anak-anak daripada 1 UM sampai 1 SIM ya, yang join Mega PDPR ni. Satu lagi permintaan saya, tadi saya dah bagi link kat Ustaz-Ustazah awak. Ya, memandangkan ini adalah Mega PDPR, saya nak minta awak buat refleksi. Ya, saya nak minta awak kongsi gambar hari ni, kan? Katakan Farisi pakai baju Malaysia, awak selfie lah, selfie hari ni PDPR, letak dalam Padlet tu dan ceritakan perasaan anda hari ni. Ini saya rasa seronok lah sebab saya dah tahu dah rupanya Allah itu hebat. Ya, awak kongsi perasaan awak di ruangan yang saya sediakan itu dan kita semua boleh baca dan boleh tengok macam mana kawan kita ber-PDPR pada hari ini ya. Itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufik. Sekian ada yang tanya lagi tu ke?
bahaya buat gambar-gambar ni. Tak ada apa-apa gambar tutup aurat, bukan gambar buka aurat. Kalau gambar buka aurat, bahaya. Katakanlah awak tak nak letak muka awak, nak letak buku kat meja. Terpulang lah sebab pelajar kita dia ada banyak style bergambar kan. Saya tengok kan, dia letak dia punya air kopi, air Milo kat atas meja, dia punya laptop, lepas tu dia kongsi pun boleh juga. Tak semestinya kena letak wajah awak tu. Katakanlah awak ada kucing tadi tu, awak PDPR bersama kucing. Hari tu saya minta gambar PDPR, Omar dia kongsi gambar dengan kucing dia. Dia letak kucing dia, letak laptop dia share dengan kita. Hari ni dia PDPR ditemani dengan kucing dia. Macam tu pun dah okey dah sebenarnya ya. Okey, tak apa, ada masalah nanti boleh rujuk kepada ustaz-ustazah masing-masing ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kamarudin, Ustazah Maiza, Ustazah Nabila, ya, Ustazah Marha, Ustaz Syahid, Ustaz Lokman dan juga Ustaz Muzakir ya, yang berada bersama kita pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama menjalinkan ukhuwah melalui kita punya PDPR ni ya. Jadi semoga ilmu kita ni berkekalan dan kita belajar, kita amalkan. Barulah ilmu tu akan jadi berkat ya. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, ramai. Ramai Allah. Amin. Ramai tu live tu laju je live ni. Terima kasih sampai. Terima kasih Ustazah. Ada yang baru masuk. Terima kasih Ustazah. Have a good time. Yang baru Nanti Bye. Terima kasih Ustazah. bye. Boleh tak? Kalau ada yang nak Saya tanya ni soalan hantarkan butang mana sebenarnya? Ya. Ada yang nak tanya Sila. soalan. Nak tanyalah. siapa nak soal tadi? Silakan. Ada tadi ada soalan rasanya macam ada yang Yelah dia tadi ramai-ramai dia malu agaknya. Ashraf. Ha. Kita dah keluar dah. 36 orang je. Saya nak pergi makan dan solat. Bye. Fahad dekat rumah ke tu? Oh dah habis dah, dia dah keluar dah. Bagus dia aktif dia kelas ustaz kelas ustaz. Dia memang aktif, memang selalu macam tu lah. Ya. Habis dah kot? Tak ada dah? Terima kasih Ustazah semua Ustaz. Esok tingkatan 2 nak combine lagi ke macam mana? Boleh cubalah insya-Allah. Esok tingkatan 2. Boleh. Ustazah boleh. Ustaz nak sampai boleh juga. tingkatan 2 esok petang kan? 2.30 sampai 3.30 kot? 2 hingga 3. 2 hingga 3. Tajuk apa? Kedua hingga 3. Okey. 1 jam. Dia 1 jam kan? 1 jam eloklah kot kan? Nak buat ke Esok macam mana? kalau ingat tajuk hukum tajwid. Oh tajwid. Tajwid okey Ustaz. Tajuk solat ketika sakit ya Ustaz. Solat ketika sakit. Solat ketika sakit bertajuk boleh juga. Saya memang saya terawal sebab kita kejar. Kita dah ajar dulu kan Ustazah kan? Dah. Yang awal-awal bulan 1 bulan 2 dah pernah ajar. Solat tu dia ulangan. Kak Maiza ni saya stop recording Saya tak pandai sangat sebenarnya kalau stop recording. Dia tekan balik kat situ. Titik 3 tu. Dia bawah dia dah close stop recording tu. Lepas tu nanti nak cari balik kat mana? Nak cari balik kat situ. Tekan yang 3, butang 3 more option tu. Kat skrin bawah tu. Dia bukan terus masuk dalam drive kita Dia terus masuk. Dia auto masuk. Dia auto masuk dalam drive. Saya tekan stop ni. Stop. Okay.